أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita diberi peluang lagi untuk kita bersama dalam kelas Asas Tajwid Al-Quran, untuk kita bermudzakarah dan juga insya-Allah kita akan tambah ilmu pengetahuan kita, dan kita buat ulang kaji tentang hukum tajwid, hukum-hukum tajwid yang kita pernah belajar beberapa kali yang lepas. Alhamdulillah, sama ada bersama saya di sini kelas online ataupun di mana-mana tempat yang pernah kita belajar kelas tajwid. Ilmu tajwid ni adalah ilmu yang sangat mulia, yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yang mana dengan ilmu tajwid inilah yang kita dapat membantu diri kita membaca Al-Quran Al-Karim dengan baik dan sempurna, dan juga dapat membantu diri kita membaca apa sahaja ibadah-ibadah qauliyah, bacaan-bacaan dalam ibadah kita dengan baik, dengan sempurna, dengan menggunakan kaedah tajwid. Walaupun kaedah tajwid hanya dikira dalam kita membaca Al-Quran, selain daripada bacaan Al-Quran tak disyaratkan ataupun tak dikenakan membaca secara bertajwid, tetapi bila kita tahu ilmu tajwid, kita mahir ilmu tajwid, kita tahu hukum tajwid, terutamanya bab sebutan huruf, tempat keluar huruf, sifat huruf, maka dalam apa sekali bacaan kita dalam bahasa Arab, zikir ke, doa ke, apa sahajalah, sangat-sangat membantu kita untuk kita membaca dengan betul. Kadang-kadang kita belum lagi mahir bahasa Arab, tapi disebabkan kita banyak belajar tajwid, Masya Allah, kitab-kitab Arab yang lain, bacaan-bacaan Arab yang lain, kita boleh baca. Kita berani baca. Mungkin dapat membantu kita sampai tahap kalau tulisan Arab itu sama ada zikir, doa ataupun apa-apalah dalam bahasa Arab itu, kalau tak full baris pun, kadang-kadang kita berani baca. Sebab kita dah terlatih dengan membaca Al-Quran Al-Karim secara bertajwid, maka kaedah itu membantu kita. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, disebabkan kita masya-Allah ramai yang bersungguh dan istiqamah. Malam ni merupakan malam yang kelas yang ke-47. Tak silap saya 47, siri yang ke-47. Bukannya sedikit, 47 ni kalau satu kali seminggu ni dah berapa kali, berapa minggu, campur dengan cuti-cuti kita. Dah setahun lebih dah kita bersama. Masya-Allah, ada yang berterusan, tak pernah ponteng. Ada antara kita dan ada yang alhamdulillah on off-nya, tapi ramai-ramai yang selalu bersama. Masya-Allah. Jadi kita doakanlah dengan harapan istiqamah ini membawa barakah kepada ilmu yang kita cuba memahaminya, insya-Allah dengan usaha kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ikut apa yang kita usahakan, insya-Allah. Okey. Sebelum kita lanjutkan ataupun kita masuk ke tajuk baru kita, tambah tajuk baru kita, sebab kalau ikut walaupun setahun lebih, kita belum habis lagi semua tajuk asas dalam apa ni? Dalam ilmu tajwid. Ada lagi beberapa hukum baki lagi yang kita belum habis. Tapi masih kita perlu kepada murajaah. Ini kaedah yang kita gunakan dalam kelas-kelas kita ini. Kita perlu kepada ulang kaji selalu. Bahkan masa yang kita gunakan sepanjang 1 jam lebih ini, masa yang kita gunakan untuk murajaah ulang kaji tajuk-tajuk yang lepas lebih banyak daripada tajuk baru. Sebab apa? Tajuk baru kalau kita bahas panjang ataupun banyak-banyak, susah kita nak ingat, susah kita nak faham kalau banyak sangat. Jadi kita tambah sikit-sikit, yang ulang itu kita ulang banyak. Dengan cara tu insya-Allah saya rasa lebih berkesan, insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita mulakan malam ini. Kalau malam minggu sudah,
last kali kita bahas bersama ataupun muzakarah bersama, murajaah bersama, hukum kita dah patah balik awal hukum 5 ahkamun nun sakinah wat tanwin. Ahkamun nun sakinah wat tanwin merupakan tajuk yang pertama dalam mana-mana dalam kebanyakan kitab-kitab tajwid, dimulakan dengan ahkamun nun sakinah wat tanwin, hukum-hukum nun mati dan tanwin. Walaupun itu hukum yang kita minggu lepas kita berkongsi dan juga kita ulang, tapi masih lagi yang bertukar-tukar nama hukum, bertukar-tukar hurufnya, bertukar-tukar cara bacaannya. Itu biasalah bagi kita sebagai pelajar, termasuknya saya. Ada masanya kita bertukar, ada masanya kita tak yakin, ada masanya kita lupa. Jadi itu sifat seorang penuntut ilmu, pelajar ilmu, talibul ilm. Maka perkara biasa, dengan kita merajaah insya-Allah kita akan ingat balik insya-Allah. Malam ni kita masuk tajuk yang kedua yang famous juga, iaitulah ahkam al-mim as-sakinah. Ahkam al-mim as-sakinah, hukum-hukum mim mati. Okey, hukum-hukum mim mati. Mungkin antara tajuk yang mudah, yang selalu kita sebut dan juga selalu kita jumpa dalam bacaan kita. Okey, siapa boleh ingatkan hukum-hukum mim mati ini di dalam ilmu tajwid? Macam mana kita nak kenal dan berapa hukum sebenarnya semua? Okey, kita buat bentuk soalan. Berapa hukum semua kalau sebutnya ahkam al-mim as-sakinah? Okey, kita ada mesej. Ada semuanya 3 hukum. Dia kena jawab cepat Ada semuanya 3 hukum. Senang dia. 3 hukum ahkamul mim as-sakinah wa tanwin. Kalau nun sakinah ada 5, mim sakinah ada 3. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Hukum yang pertama dari 3 hukum itu. Okey, siapa nak mulakan? Bagi ringkasan ataupun rumusan poin yang penting untuk hukum pertama. Mim mati. Saya setuju Ustaz. Okey, Haji Muhammad, masya-Allah. Masaluhum kama salil ladhi. Belum. Nama hukum apa dulu? Hukum izhar safawi. Okey, Haji Muhammad nak mulakan dengan izhar syafawi dulu. Izhar syafawi Izhar syafawi, okey. Ayat dia masaluhum min mati kan? Hum. Okey. Masaluhum kama salil ladhi tahu kada Mim mati bertemu dengan apa? Bertemu dengan 26 huruf. Okey, jadi untuk izhar syafawi, mim mati bertemu 26 huruf. Macam mana kita nak kira 26 huruf tu? Banyak sangat. Hijayah. Okey, 26 huruf tu macam mana kita nak kira? Selalunya untuk izhar syafawi kita akan sebut selain daripada huruf mim dan ba. Kita keluarkan izhar syafawi, mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi daripada 28 kita keluarkan mim ba, jadinya ada 26 huruf. Okey. Okey, mataluhum kamathali, contoh yang dibagi oleh Haji Muhammad tadi adalah mim mati bertemu dengan huruf kaf mim mati bertemu dengan huruf kaf. Betul, izhar syafawi namanya. Okey, hukum yang kedua selain daripada izhar syafawi, dalam mesej ni ada sebut izhar syafawi bukan syafiqah, syafawi. Izhar syafawi dengan idgham mithlain. Idgham huna. Idgham mithlain
mudgham mithlain saghir ataupun idgham mutamathilain pun boleh pakai juga, boleh sebutkan juga. Sama jugalah. Dan yang Dalam ketiganya mitlain. idgham mithlain Oh, sughra dia dan mim mati bertemu dengan huruf mim. mim mati bertemu dengan huruf Mim. mim. Okey. Jadi idgham mithlain saghir, idgham itu maknanya memasukkan mithlain yang sama, seumpama mithlain itu daripada mutamathilain yang sama huruf. Yang sama huruf, sama makhraj dan sama sifat. Huruf-huruf yang sama, iaitulah mim mati bertemu dengan mim. Saghir yang pertamanya berbaris mati, yang keduanya berbaris. Itu yang dimaksudkan dengan surah ataupun saghir dalam idgham mithlain saghir. Bagi mereka yang bertanya, kenapa ada setengah kitab sebutnya idgham mithlain saghir? Saghir kan, saghir tu kecil kan. Maknanya ada tak besar? Bila dah kecil, ada tak besar? Ada. 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 Kalau siapa jawab ada, macam mana yang besarnya? Ini sahaja soalan tambahan ini. Siapa tahu memang hebatlah. Kalau besar jadi besar dah jadi wajibul guna Ustaz. ini cuba kan? Bukan jawab betul kan? Ini try kan? Kalau besar jadi wajibul guna, maksudnya kalau besar tu yang ada sabdu lah. Satu. Kalau mim pasal ini mim mati dengan sukun mim mati dengan sukun bertemu dengan mim. Mim sukun. Dia akan menjadi idgham mithlain saghir. Saghir. Jadi biasa hukum dia bacaan dia 2 rakaat saja Ustaz. Okey, jadi itu soalan kita tadi, kita saja nak tambah ilmu je di sini. Bila dikaitkan idgham tu, kita tahulah idgham tu memasukkan. Mithlain kita tahulah maknanya huruf-huruf tu sama, mim mati bertemu dengan mim. Saghir tu tiba-tiba datang saghir ataupun sughra. Tapi dalam kitab dia sebut saghir lah, saghir. Saghir dalam bahasa Arab kecil. Jadi kenapa saghir tiba-tiba? Ikhfa syafawi tak ada saghir ke? Izhar syafawi tak ada saghir ke? Tak ada kabir ke? Kenapa idgham mithlain ini ada saghir? Idgham kamil. Kamil lain. Kamil dia tak Alah, masuk dalam masuk, mim mati. Dia masuk dalam dalam nun mati. dengan 2 rakaat. Okey. Tambah saja sebab dalam kitabnya ada sebut gitu, idgham mithlain saghir. Jadi dia tak sebut sajalah. Mesti kena ada makna dia. Ikhfa syafawi tak ada pula saghir. Idgham izhar syafawi pun tak ada saghir. Dengan idgham mithlain sahaja ada saghir. Ada jawapan? Okey. Kalau kita belajar, kalau kita ingat dalam hukum-hukum lain, contohnya qalqalah ada sughra kan? Ada sughra, ada kubra, ada akbar ataupun wusta, kabir, kubra. Apa lagi? Macam ikhfa syafawi, ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi ada sughra, wusta dan kubra kan? Ada juga dia bahagian-bahagian kecil, pertengahan dan besar. Ni saghir. Okey, saya terangkan di sini. Saghir makna dia saya dah terangkan tadi. Saghir maknanya mim mati bertemu dengan mim. Maksudnya huruf yang pertama berbaris mati, huruf yang kedua berbaris. Tak kira baris atas, baris bawah, baris depan. Itu namanya saghir. Jadi gambaran kedudukan idgham mithlain saghir ni adalah huruf yang pertama berbaris sukun, huruf yang kedua berbaris. Itu namanya saghir. Okey, jadi dalam bacaan kita idgham mithlain saghir itulah surahnya dan itulah gambarannya dan contohnya. Huruf berbaris sukun bertemu dengan huruf berbaris. Memang ada pecahan lain selain pada saghir, ada idgham kabir. Ada idgham mithlain kabir. Idgham mithlain kabir ini kedudukannya, surahnya, gambarannya adalah huruf berbaris bertemu dengan huruf berbaris juga. Tapi itu bukan dalam bacaan kita. Itu dalam bacaan qiraah-qiraah lain ada hukum idgham mutamathilain kabir.
Jadi huruf yang pertama berbaris, huruf yang kedua berbaris juga. Jadi apabila bertemunya kedua-dua huruf yang sama, maka dalam bacaan setengah qiraah diidghamkan, dimasukkan. Huruf pertama berbaris, huruf kedua berbaris. Dia tak semestinya mim mati, non mati. Asalkan kedua-dua huruf itu sama, maka kalau kedua-dua huruf itu sama, kedua-dua huruf itu berbaris, maka dalam bacaan Susi, qiraah Abu Amru, dibacakan dengan idgham kabir, namanya idgham mutamathilain kabir. Jadi jawapan kita, bila istilahnya saghir, dalam bacaan kita sahaja, dia khusus untuk huruf yang pertama berbaris mati, bertemu dengan huruf yang berbaris. Berbaris sukun, bertemu dengan berbaris. Jadi itu untuk kita tambah lagi lah, kenapa dinamakan mithlan saghir. Itu saja. Okey, jadi nanti insya-Allah bila kita dah mendalam nanti, bila dah sampai kepada qiraat nanti, dia ada lagi idgham mutamathilain, ada mutlak lagi. Selain daripada kabir, dia ada mutlak lagi. Tapi tak apa, jangan kita pening bab-bab yang jauh lagi kita nak sampai, kita ambil yang basic dulu. Disebabkan selalu disebutkan mithlan saghir, sekurang-kurangnya kita tahu makna saghir, iaitulah huruf berbaris sukun bertemu dengan huruf berbaris. Tak kira atas ataupun bawah ataupun dhammah ataupun bahagian depan. Okey, jadi contohnya mim mati bertemu dengan mim, walahum ma kasab, walahum ma, walakum ma, itu semuanya idgham mithlain saghir. Cara dengungnya kita masukkan mim ke dalam mim. Habis cerita. 2 harakat dengungnya. Yang ketiga huruf hukum ahkamul mim as-sakinah, iaitulah ikhfa Syafawi. syafawi. Ikhfa syafawi. Sapawi. Ikhfa syafawi. Okey, ikhfa syafawi. Macam mana kita nak kenal ikhfa syafawi? Ayat dia nak kena sebut lah. Bacaan dia. Tak, kena jelaskan dulu. Macam mana kita nak kenal? Mim mati berjumpa dengan ba. Okey, Haji Syarif sila. Dia baca dengung 2 harakat. So, min mati jumpa dengan bawah. Okey. Dalam mesej kita pun masya-Allah ada muslimah yang selalu jawab, kita kena baca jugalah. Haji Syarif dah sebut betul, Haji Muhammad pun sebut Kesamaran. betul. Ikhfa tu maknanya kita sebut dengan kita sembunyikan ataupun kita samar-samarkan. Yang satu di sini disebut ikhfa syafawi bila mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf ba dan bunyinya disamarkan. Bunyi mim mati sifatnya antara izhar dan idgham tanpa sabtu. Okey, itu dah jelas. Semua dah disebutkan di sini. Maksudnya bila dalam Al-Quran kita baca adanya mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Bila sebut ikhfa, maknanya kita kena sembunyikan. Kita kena sorokkan, kita kena samarkan bunyi mim mati itu ke dalam huruf ba, ke dalam huruf ba. Jadi kenapa di sini nak kena sorokkan? Sebab mim dan ba itu tempat keluarnya sama. Tempat keluarnya sama. Iaitulah di 2 bibir mulut. Di asyafatan. Tempat keluarnya di asyafatan. Jadi kalau kita tak samarkan, tak sembunyikan, dia jadi susah nak sebut. Contohnya, termihim bi. Himbi. Kalau kita tak masukkan ataupun kita tak dengung, tak ikhfakan, termihim bi, himbi, dia jadi macam lambat sikit ataupun macam terputus, dia ada susah sikit. Sebab itu dalam kaedah bahasa Arabnya, mana yang boleh mudah, selagi mana boleh mudah, memang akan digunakan kaedah yang mudah. Ini antaranya ni lah. Alang-alang mim itu memang sama tempat keluar dengan ba, maka kita masukkan, sorokkan, samakan, keluarkan sekaligus untuk memudahkan sebutan mim mati bertemu dengan ba di situ. Okey, cuma bab ikhfa syafawi ini, mim dengan ba ini walaupun dia sama makhraj, tapi dia ada lain sikit dari segi tempat keluarnya. Siapa ingat dalam bab makhraj? Dalam bab makharijul huruf kita ada terangkan mim dengan ba dia ada perkara yang tak sama antara mim dengan ba itu.
Mim dengan ba kedua-duanya keluarnya dari bibir mulut. Mim dengan ba, Ustaz, keluar daripada bibir mulut. Hmm. Mim kalau diketipkan dia lemak, maksud saya bukan lemah. Apa nama dia? Halus. Bukan halus. Apa tu? Mim dengan mim kalau betul mahraj huruf dia, mim dengan mim bertemu, dia tutup mulut dengan lembut, maksud saya. Lembut. Mim. Kalau ba, dia keras. Betul, Ustaz. Okey. Kalau ba dengan ba tu kalau bertemu, Ba- dia bunyi dia keras lah bunyinya. Tak apa. Mungkin Abah dah coba, Haji Mustafa dah sebut ada perbezaan. Itu perbezaan. confirmnya mim dengan ba walaupun tempat keluar yang sama tapi dia ada lain sikit. Walaupun seibu sebapa tapi perangai dia tak sama dua beradik tu. Mim dia ada lebih sikit. Dia ada lebih sikit sifatnya. Dia lebih sikit dia punya kelainannya. Iaitulah okey, ingat tak waktu kita belajar sifat makharijul huruf antara mim dengan ba, tempat keluarnya dua bibir mulut. Jadi kalau kata dua bibir mulut, mim keluar beserta di. Ni masya-Allah dia ada sebut. Bibir tidak rapat. Dia ada sebut dah sini di mesejnya masya-Allah mungkin ni antara pelajar yang tanda ataupun dia memang ambil berat lah. Mim ba cuba kita tutup hidung kita sebut ba. Ba tak ada masalah. Cuba tutup hidung sebut mim. Mim. Keluar tak sempurna tak? Mim. Tapi Tak kena tutup betul-betul macam Haji Muhammad tu. Dia sebut bunyi mengidung betul. Tu. Dia kalau kita bertutup betul-betul dia tak keluar mim tu. Sebab mim ada juzuk basit, juzuk sebahagian kecilnya dia akan keluar melalui hidung. Dia ada jalan alternatifnya, dia tak keluar satu jalan tak. Dia ada keluar sebahagiannya keluar dari hidung kita. Sebab itu mim apabila bertemu dengan mim dia boleh masuk. Mim bila bertemu dengan ba walaupun satu tempat keluar tapi dia tak boleh masuk. Dia tak ngam sangat. Sebab ba keluar hanya di bibir mulut, di luar saja. Suara dari dalam tapi sampai keluar dia yang gerakkan untuk keluarkan ba. Tapi mim kalau tutup mulut dia akan keluarkan dari hidung bersama dengan makhraj dengung itu. Sebab itu mim tu dengan nun dia ada sebahagiannya keluar dari hidung, dari hidung. Sebab itu mim mati bertemu dengan ba perlu kepada ikhfa. Dia tak boleh idgham dan dia tak boleh izhar lah. Bila nak izhar jadi susah tadi kita dah sebut kan. Nak kena nyatakan. Jadi kita nak kena samarkan tutup mulut. Tutup mulut dengan dengungnya dua harakat. Jadi saya pilih antara ikhfa syafawi dengan iqlab. Cara dengungnya tutup rapat bibir mulut kita untuk kita senang baca Al-Quran insya-Allah. Saya tertarik dengan satu penceramah tajwid ni. Dia ada sebut bila kita baca Al-Quran jangan kita sampai susah nak sebut. Cuba kita cari cara yang paling mudah bagi kita. Sebab Al-Quran selalu sebut dalam Al-Quran ada beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala taisir memudahkan untuk kita membaca Al-Quran. Jadi kenapa bila kita belajar tajwid kita sampai nak susah-susahkan nak keluarkan huruf, nak sebutkan huruf sampai kita pula susah nak sebut, susah nak baca. Jadi akhirnya ada takalluf, ada susah payahnya untuk nak membaca Al-Quran. Jadi itu bukannya cara membaca Al-Quran dengan betul. Insya-Allah bila kita tahu hukumnya, kita tahu kaedahnya, caranya, Al-Quran insya-Allah dibaca dengan mudah sebutannya dan mudah bacanya insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kembali kepada iqlab dengan ikhfa tadi, kalau dulu-dululah saya juga sama juga bila nak sampai ikhfa dan iqlab saya cuba nak adakan ruang antara bibir, adakan kosong antara bibir sehelai kertas. Selalu kita sebut ibarat ada sehelai kertas. Min ba' di kita nak latih diri kita macam
susah. Sampai je kita nak kena hati-hati supaya tak rapat. من بعد Jadi sebenarnya itu mungkin ada antara guru yang nakkan macam tu, tapi ramai lagi guru-guru Quran yang pakar, yang mahir dalam bab Al-Quran ini, dalam bab tajwid, dia nasihatkan kita rapatkan kedua-dua hukum ini, tak menjadi salah insya-Allah. Mim ba'di tarmihim bi. Dah tentunya kedua-dua ini keluar dari bibir mulut, maka tak perlu lagi lah nak bagi ada kosong-kosong, kita bagi rapat terus untuk mudah kita baca dan nampak bacaan tu kemas insya-Allah. Jadi terpulang insya-Allah kalau siapa yang nak mudahkan membaca hukum ikhfa dan hukum hukum ikhfa syafawi dan iqlab, إخفاق صوتي. maka kita baca dengan rapat bibir mulut kita insya-Allah. Okey, habis. 3 hukum dalam ahkamul mim sakinah wa tanwin telah pun kita jelaskan beserta dengan misal-misal contoh-contohnya, dan kalau boleh itulah kita nakkan semua yang ada dalam kelas ini latihkan diri kita boleh bercerita dan boleh buat ulasan dan kupasan secara ringkas rumusan-rumusan yang ada pada setiap hukum-hukum tajwid. Kalau kita berjaya dan kita mampu setiap hukum kita boleh jelaskan macam tadi, rumusannya, poin-poin yang terpentingnya, maka hukum ini akan bersama kita lama. Ilmu ini akan melekat dengan kita, dan sepanjang kita baca Al-Quran insya-Allah selalu bersama kita. Tapi kalau kita hanya kenal gitu-gitu je, tahu nama je dan tak tahu dia punya kesimpulannya, dia punya rumusannya, nanti kita lama-lama kita lupa satu. Yang keduanya mungkin kita boleh bertukar-tukar dengan huruf lain, maka ilmu ni tak lama. Ilmu ni tak lama bersama kita, nanti kita akan perlu belajar lagi. Tapi kalau kita dari sekarang kita cuba buat conteng ringkasan kita sendiri dalam buku nota kita ke apa ke, seperti beberapa peserta dan qari-qariah kita saya nampak, insya-Allah ada tanda-tanda terlalu tulis-tulis, tak apa, bagi ada tanda je dengan tanda kita sendiri, tulisan kita sendiri. Dengan cara itu insya-Allah dia melekat ilmu insya-Allah. Okey, sebelum kita masuk tajuk baru, kita tambah satu lagi tajuk yang begitu penting sangat-sangat dan paling mudahnya dalam hukum-hukum tajwid ni, iaitu ahkam al-mim wan nun al-musyaddadatain. Hukmun nun wal mim al-musyaddadatain. Hukum nun dan mim yang musyaddadatain, yang kedua-duanya bersabdu. Hukum nun dan mim yang kedua-duanya, nun dan mim itu bersabdu. Ini antara hukum yang paling mudah sekali. Saya rasa insya-Allah semua kenal dan semua boleh baca dengan baik. Itulah kedua-duanya, nun dan mim yang adanya sabdu, yang kita selalu sebutnya wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Kedua-duanya dalam Al-Quran. Sekiranya kita baca Al-Quran dan kita jumpa nun ada sabdu, mim ada sabdu, maka hukumnya wajibul gunnah. Wajib kita dengung. Bila sebut dengung, 2 harakat. Tak kurang 2 harakat. Tak kurang 2 harakat. Tak lebih 2 harakat. Tak kurang, tak lebih. Maknanya kalau boleh ngam-ngam 2 harakat. Kita nak dapat ngam-ngam 2 harakat itu yang susah. Maksudnya ada orang panjang, ada orang yang tak panjang 2 harakat. Tapi jangan kurang. Kalau lebih, masih lagi orang kata dengung, tapi mungkin agak lebih sikit. Tapi kalau kurang, tetap kurang. Bila kurang, maknanya tak cukup lagi haknya. Mesti nak kena cukupkan 2 harakat. Jadi itulah bacaan kita insya-Allah. Jaga-jagalah dalam kita membaca Al-Quran, walaupun hukum ini paling mudah, nun ada sabdu, mim ada sabdu, masih ramai lagi, masih ada juga yang belum cukup 2 harakat, ataupun kadang-kadang terus tak ada dengung. Jadi anggapkan hukum ini bonus dalam kita membaca Al-Quran. Dan saya pernah dan selalu saya pun cerita, untuk kita nak menghiasi bacaan kita, nak melunakkan bacaan kita, nak menjadikan bacaan kita ini insya-Allah menarik dalam kita membaca Al-Quran dengan gaya Al-Quran, dengan gaya bahasa Arab.
ambillah peluang bila dalam ayat itu ada dengung-dengung. Ambillah peluang bila dalam ayat itu ada hukum-hukum mat. Maka di situlah peluangnya, mudahnya untuk kita nak gunakan suara kita dan gaya kita membaca Al-Quran dengan begitu teratur dan tersusunnya dan indahnya dan sedap didengarnya. Sebenarnya Quran dengung dengan huruf hukum-hukum mat ini sangat-sangat membantu. Jadi bila kita tak ambil peluang itu, kita akan rugi. Adanya hukum dengung, tak dengung. Adanya hukum mat, tak mat. Jadi suara kita memang kita susah nak naik turun, nak jadi ada tajamnya, nak jadi ada slownya, nak jadi ada mendayunya. Jadi dengan mat dan dengung itulah boleh membantu kita insya-Allah. Okey, jelas ya? Insya-Allah, alhamdulillah. Malam ni insya-Allah kita akan terus masuk tajuk baru kita tambah sikit. Okey, kita masih dalam bab sifatul huruf. Sifatul huruf yang mana sifat huruf ini termasuk dalam mustahaq al-huruf. Perkara-perkara yang mustahak bagi huruf-huruf yang kita perlu jaga. Kalau kita tak jaga, kita tak berikan mustahak kepada huruf, maka bacaan kita ada kurang sempurnanya. Jadi nak kena jagalah sifat. Makhraj pun kena jaga, sifat pun kena jaga. Dan pada malam ini, sifat ini antara sifat yang antara sifat yang penting dalam bab sifat. Iaitulah bab tebal dan tipis. Kita dah sampai bab tebal dan tipis. Yang mana dalam bab tebal dan tipis ini jelas sangat. Bagi yang belum lancar, belum fasih Al-Quran, di sinilah ukurnya. Dan di sinilah boleh kita buat penilaiannya. Siapa-siapa yang masih lagi belum fasih membaca Al-Quran, banyak akan kita perhatikan bab huruf tebal ataupun tipis. Huruf tebal ditebalkan ataupun tidak. Huruf tipis ditipiskan ataupun tidak. Di sini nampak jelas dan nyatanya. Jadi dengan kita kenal malam ni insya-Allah sifat ini, mudah-mudahan bila kita baca, kita akan berhati-hati. Bila jumpa huruf yang tebal, tebalkan betul-betul. Bila huruf yang tak tebal, jangan kita tebalkan. Bila tebal, salahlah. Dikira salah sifat. Bila salah sifat, dia lain. Orang itu memang sifatnya begitu. Tapi kita pergi bagi sifat lain. Memang tak betul. Kan? Kalau katalah kita nak sifatkan, malam ni Haji Din belum buka lagi mikrofon dia. Jadi kita sebut nama dia lah. Kalau katalah kita nak sifatkan Haji Din, setiap manusia, setiap diri kita ada sifat-sifat yang Allah anugerahkan bagikan kepada kita kan. Jadi Haji Din ni kita nak sifatkan, orang nak cerita tentang Haji Din, jadi dia tak ada. Tapi kita cerita benda baik-baik je lah, benda yang bagus-bagus je lah. Haji Din ni baik, Haji Din ni handsome. Lepas tu Haji Din ni, kita kata Haji Din ni tak pandai masak. Boleh masuk tak? Boleh. Tak boleh masuk kan? Sedangkan dia pandai buat teh tarik. Contohnya lah, kita dah sifatkan bagi sifat yang bukan sifatnya. Jadi orang kata, salah ni. Haji Din mana? Haji Din tak pandai, Haji Din pandailah. Macam tu lah kurang lebih kurangnya lah. Huruf ni sama juga. Huruf ni memang dia dah ada sifat yang sedia ada bagi huruf ni. Sifatnya tebal. Tiba-tiba kita tipiskan. Tak marah dia. Mesti marah kan? Jadi sindiran ini kepada yang selalu qaf itu disebutkan ka, yang ra disebutkan kha, yang ra disebutkan ra. Jadi harap-harap mesej ni sampailah kepada Ada Ustaz, saya dengar Ustaz. harap-harap mesej ni sampailah kepada orang-orang berkenaan. Itulah Saya dengar Ustaz. Itulah maksudnya bila sifat ni tak diberikan sifat yang sebenar, maka kalau dia boleh bercakap, dia marahlah. Dia kata tidaklah, dia bukan begitu, mesti kena bagi sifatnya lah. Jadi insyaAllah untuk sifat malam ni akan jelas bagi kita. Ingat huruf ini sahaja dalam bacaan kita, tebalkan. Jangan risau, kita tebalkan insyaAllah sempurna. Kita sifatnya isti'la. Namanya sifat isti'la. Sifat isti'la ataupun musta'liyah. Sifat isti'la. Isti'la maknanya tinggi.
ala, ya'lu, ista'la. Ala maknanya sifat tinggi. Sifat tinggi nak kena tebal, nak kena tinggikan suara, tinggikan sebutannya. Sebahagian pangkal lidah terangkat meninggi ke langit semasa menyebut huruf-hurufnya. Ini dia bagi gambaran saja. Dia bukannya definisi ataupun takrif yang betul-betul tepat dengan makna isti'la, tidak. Isti'la maknanya tinggi. Kita nak tahu, kita nak letakkan tinggi ni mana apa? Tinggi suara ke, tinggi apa ke, tidak. Dia bagi gambaran sebahagian je. Sebahagian huruf bila kita nak sebut pangkal lidah kita, dia akan terangkat ke langit. Lidah kita bahagian belakang ni dia akan terangkat, itu tanda kata sifat itu tebal ataupun sifat itu tinggi. Okey, hurufnya ada 7. Tapi bagi saya pula apa yang saya faham, saya selalu, wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah terima dan juga taklah salah sangat kaedah yang saya gunakan. Ini ikut apa yang saya faham lah. Bila sifat tu tebal, huruf tu tebal, saya lebih kepada muncung mulut. Mulut kita akan terkedepan sikit. Dia bukannya terlebar. Bibir mulut kita bukannya lebar. Ini pemerhatian saya dan apa yang saya faham daripada guru-guru saya. Bila sifat huruf-huruf tu tebal, dia lebih kepada muncung kita nak ke depan sikit. Dia lawannya bibir mulut ke belakang ataupun bibir mulut kita lebar. Bila lebar, dia tak jadi tebal. Ini apa tu yang saya nak sampaikan dalam mengertikan makna isti'la ni, makna tinggi ataupun makna tebal ini. Huruf-huruf ini bila kita sebut, tak kira barisnya apa, atas, bawah, depan ataupun mati sekalipun, kalau huruf ni kita tak kedepankan bibir mulut kita, dia akan jadi tipis. Dia tak jadi sifat yang betul. Sebab tu kita tengok dalam huruf yang bersama kita di sini ada 7 huruf. Okey, antaranya yang pertama huruf kha. Kha. Okey, kha sebenarnya dia bukan semua huruf ini ada kait dengan mulut kita ke depan ataupun tidak. Cuma selalu yang saya sebut dalam kelas tahsin, bagi orang yang mutamakin, orang yang boleh membezakan, meletakkan huruf tebal ini di dalam ke ataupun tinggikan, sentuhkan pangkal lidah ke langit ke, bagi orang yang dah mahir, dia tak perlu untuk muncung mulut. Contohnya huruf qaf, qa. Huruf qaf ini di pangkal lidah, dia tak kena mengena dengan bibir mulut pun. Tapi bagi saya kalau kita cuba lebarkan bibir mulut kita, kan kita sebutkan huruf tebal. Kha. Kan? Kha. Boleh tak kita lebarkan bibir mulut kita dan kita cuba sebut huruf tinggi, huruf isti'la ini dengan tebal? Khatir. Tak boleh. Mana-mana huruf lah, mana-mana huruf. Pilihlah sendiri. Kha, sa, da, ra, ta, qa, dha ini kita lebarkan bibir mulut dan cuba tebalkan. Tak boleh. Boleh tak? Siapa berjaya? Kha. Huruf kha. Saya tak nampak. Saya tak nampak tebal kha tu. Sama dengan Susah bila nak buat, kita Ustaz. Susah nak buat. susah kan? Dia macam bercanggah. Sifat yang bercanggah tak boleh kita pisahkan dengan mulut kita nak ke depan ataupun bibir mulut nak ke depan dengan sifat tebal tadi. Walaupun dalam pengertian dia di sini dia tak sentuh pun bibir mulut, mainkan peranan, betul. Bibir mulut tak ada kena mengena pun dengan huruf-huruf isti'la ni, sebahagian huruf isti'la. Sebab huruf-huruf isti'la ni ada yang keluar daripada halqum, ada yang keluarnya dari yang bakinya semua keluar dari lidah. Dia tak kena mengena pun dengan bibir mulut. Tapi apa yang saya faham, kalau bibir mulut tak membantu ke depan untuk kita nak tebalkan huruf-huruf ni susah sikit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pendekatan yang saya rasa ini mungkin membantu sikit, sedikit sebanyaknya bagi kita yang baru nak kenal yang mana tebal, yang mana nipis. Bagi saya, huruf isti'la ini selain daripada kita nak cuba angkatkan pangkal lidah ke langit, itu lagi susah. Mana pangkal, mana langit pun. Kan? Dalam kita nak baca, baru nak cari pangkal lidah, baru nak cari lagi langit kita. Bagi saya, mana-mana huruf yang tebal, yang 7 huruf ni,
waktu kita nak sebut sekurang-kurangnya jangan kita lebarkan, tersenyum bibir mulut. Bila kita terlebar bibir mulut, huruf-huruf ni dah akan jadi tipis. Mungkin inilah antara puncanya yang sampai sekarang ada antara qari'ah kita bila baca huruf isti'la yang tebal masih lagi tipis. Sebab muncung tu dia tak jaga ataupun tebal huruf itu dia mulutnya tak ke depan sikit. InsyaAllah mudah-mudahan antara huruf-huruf ini bila kita baca nanti insyaAllah kita cuba jangan lebarkan bibir mulut kita ataupun dengan istilah lain cuba kedepankan, muncungkan mulut kita sedikit untuk tebalkan. Okey, huruf yang pertamanya kha. Kha. Okey. Kha, khi, khu. Okey. Okey. Kha, khi, khu. Lada, lada. Semuanya kha, semuanya tebal. Okey, yang keduanya sa. Sa, si, su. Semua tebal. Ba, di, su. Pa, si, su. Ba, zi, zu. Ra, ri, ru. Qa, qi, qu. Qu kena dalam sikit. Kalau tidak dia akan jadi huruf kaf. Ku. Qa, qu, qa, qi, qu. Okay, jadi tengok semua huruf 7 ni semua tebal dan cara sebutan dia tak lari dari nak kena kedepankan sikit bibir mulut kita. Dalam rangkai kata khussa, batin, qid. Kita nak hafalkan 7 huruf ni, Arab sebutnya khussa, batin, qid. Macam yarmalun, aghin ta'ahu, kan? Khussa, batin, qid. Qid. Ayat ini kalau kita hafal, jadi kita boleh kenal bila dalam bacaan kita jumpa huruf-huruf ini, maka kita tebalkan. Okey. Ini antara huruf yang tebal. Dan di sana ada lagi huruf-huruf yang sebahagian keadaannya tebal dan sebahagian keadaannya tipis. Iaitulah huruf ra dan huruf lam. Ada ra dan lam. Ada keadaan tertentu ra itu tebal. Ada lam keadaan tertentu hurufnya tebal. Ada yang tebal, ada nipis. Yang tu insya-Allah kita kena ambil satu kelas khas untuk hukum-hukum ra dan insya-Allah mungkin minggu depan. Sebab ra ni bila kita tangguh-tangguh selalu kita jumpa dan masih ramai lagi yang belum jelas yang mana kena tebal, yang mana kena tipiskan insya-Allah selepas pada bahagian isti'la ni. Okey, jadi daripada 28 huruf, kita ada lagi 21 huruf. 21 huruf selain daripada khussa, dhaghtin, qidh ini, selain daripada ini semuanya huruf istifal. Istifal, huruf yang rendah, huruf yang tak tebal ataupun huruf yang sederhana. Merendah. Okey, jadi pangkal lidah tidak terangkat ke langit semasa menyebut hurufnya. Hurufnya ada selebih daripada huruf isti'la tadi. Abata tajani anshir haditha ilmika sawfa tujahiz bidha. Ini semuanya huruf-huruf yang bila kita sebut, kita lebarkan bibir mulut kita. Ba, ta, ja, ha, da, za. Kecuali ra lah. Ra kalau bagi atas dia tebal. Za, sa, sya, a, fa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Perhatikan saya sebut semua huruf ni. Semua bibir mulut saya ke belakang. Maknanya terlebar. Dia kena lebar untuk huruf ba, tadi. ta, sha. Itu kalau kita tak jaga dia masih bunyi dalam tu. Kena jaga
keluarkan huruf di tempatnya dan lebarkan bibir mulut untuk jadi fasih, sebutan itu jelas. Dia tak sama dengan a. Kita nganga je Kita nganga mulut, kita buka je mulut, kita sebut belum fasih lagi, belum jelas lagi. Nak kena lebar bersama. Itu masih dalam tu Haji. Kena lebarkan. Gitu lebih jelas. Cuba keluarkan di luar Dari dia pangkal halqum, keluarkan keluar dan lebarkan lidah kita. Lebarkan bibir mulut. Ba, ta, Jim, ja. ja, Okey. ha, dal. Kejap Haji. Ini pengalaman saya. Saya pun lidah Melayu sama dengan tuan-tuan semua. Bila ada guru orang Arab menyemak bacaan kita, dan kita perhatikan peserta-peserta Arab, orang-orang Arab ni dia tak ada masalah dalam menyebutkan huruf-huruf ini. Jadi saya antara peserta yang bukan yang ajnabi, yang foreignernya, yang Jawanya kan, yang bukannya Arab, walaupun kita bercakap Arab tapi tetap asal usul kita dia ada keluar, dia berbaunya bahasa Melayu tu. Jadi saya perhatikan yang membezakan antara kita orang Melayu ni dengan orang Arab. Bangsa lain mungkin lagi susah, tapi bahasa Melayu dah hampir dengan Arab. Cuma yang betul-betul membezakan inilah, yang membezakan fasih kita Melayu baca Arab dengan fasih ataupun tidak, sifat isti'la dan istifal. Sifat tebal dan tipis, sifat dalam dan tak dalam, sifat jelas dan tak jelas. Jadi saya perhatikan waktu, tak kira lah waktu saya belajar ke, waktu pergi musabaqah ke, bila peserta-peserta Arab baca ni, dia punya bibir mulut dia jelas. Waktu yang lebar dia lebarkan, waktu yang tebal dia tebalkan. Yang kita ni bunyi dalam, macam Tuan Haji sebut tadi, ba, ta, ja. Bunyi dalam, semua dalam. Yang dalam itu dia tak keluar habis. Bila dia tak keluar habis, dia tak fasih, dia tak jelas macam orang Arab. Sebab itu kalau kita dengar qari-qari Arab ni, yang dalam recording mereka, orang-orang Arab ni, kita bunyi sebiji sebutannya. Kita rasa puas dengar. Kan? Kalau kita baca pula, kita bunyi macam tak clear pula. Macam line tak clear ataupun macam ada gangguan di gelombang ke apa ke. Dia ada sesuatu yang macam tak puas sebutannya. Itulah yang membezakan makharijul huruf dan sifatul huruf. Jadi apa yang saya kena buat, bila saya betul-betul nak baca untuk dinilai, untuk disemak, untuk orang bagi markah, saya nak kena betul-betul jaga sebutan tadi. Kha, wa, contohnya saya bagi contoh ini untuk nak mudah kita faham, dan saya harapkan insya-Allah kita boleh faham dan dapat faedah daripada contoh ni. Contohnya, kalau saya baca jadi imam, kata pembaca biasa-biasa baca untuk baca sendiri ke, kita boleh baca macam santailah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baca macam biasa. Jadi tak perlu nak fokus, tak perlu nak jaga-jaga. Tapi kalau kata orang nak perhatikan ataupun orang nak semak bacaan kita betul tak betul, saya terpaksa kena baca sebiji-sebiji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Beza kan dia punya kedudukan cermat. Kena jaga satu-satu. Jadi kita ada dua watak lah sebenarnya. Watak yang nak terjelaskan, nak nyatakan satu persatu makhraj, dan wataknya baca santai. Baca santai ni dia mungkin kurang fasihnya, tapi insya-Allah terjaga lagi hukum-hukum. Cuma kurang sebutan Arab yang betul-betul Arab tu. Jadi saya nak sampaikan di sini, kalau kita nak elakkan daripada kita tersalah sifat, huruf yang tebal, cuba tebalkan betul-betul. Ingat, huruf tebal ada 7. Sekurang-kurangnya kita ambil yang 7 ini dulu sebagai pedoman kita dalam nak tebal ataupun nak tipiskan huruf.
kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha ni bila bacaan kita jangan kita ada tipiskan. Jangan kita tak tebalkan. Maka dia akan jadi macam tadilah. Dia akan jadi tak jelas bacaan. Itu tak apa lagi. Yang kita takut dalam bacaan kita bila tak jelas dan takutnya yang tak jelas itu dah boleh bertukar huruf. Bila boleh bertukar huruf itu paling bahaya. Dia boleh jadi disebabkan tak tebal huruf, dia akan bertukar huruf. Disebabkan kita tak tebalkan huruf ini, dia akan bertukar huruf lain. Contohnya, antara contoh yang selalu saya bawa dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang selalu kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Qaf tu, kalau kita tak jaga dan tak tebalkan, dia akan boleh bertukar menjadi huruf kaf. Dia boleh jadi huruf kaf. Kalau kita tak tebal, dia jadi mustaqim. Bila bertukar huruf qaf menjadi huruf kaf, itu sangat bahaya. Dah bertukar huruf, bertukar makna, maka dalam Fatihah itu ada masalah besar. Bila kita tak jaga-jaga dalam bacaan Al-Fatihah, dalam solat kita, Masya Allah, kita tak tahulah macam mana. Kan? Jadi, bab sifat ni pun penting sangat nak tebalkan ataupun nak tipiskan. InsyaAllah saya rasa malam ni kita hanya kenal isti'la ini, perlu kita tebal dan tinggikan sebutan itu betul-betul. Dan istifal, jangan kita tebalkan pula huruf-huruf selain daripada khussadatin qidh ini, jangan kita tebalkan pula. Selain daripada khussadatin qidh lah. Yang khussadatin qidh ini, ingat khussadatin qidh, 7 huruf ini, tebalkan betul-betul dalam bacaan kita insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita masuk surah Ar-Rahman untuk kita baca? Ustaz bilang nak tinggikan lidah kita terangkat ke langit gitu kan. Tapi kalau dah tanda bawah macam mana nak tebalkan tak? Nak baca. Okey, yang tebal, yang tipis, dia ada tebal sepenuhnya, tebal yang paling maksimumnya. Dan dia ada tebal yang bawah sedikit. Dia tak setebal yang sepenuhnya. Contohnya baris atas paling tebal, baris depan tebal yang kedua, baris bawah tebal yang paling lemah. Tebal juga, tetap tebal tapi dia kurang sikit. Kenapa? Kenapa yang baris bawah itu, contohnya kha, khi. Kha, khi. Kenapa baris bawah itu dia tak tebal macam kha baris atas, dia tak tebal macam kha baris depan? Siapa boleh jawab? Lidah kita terpaksa turun ke bawah sah. Kenapa? Lidah kita terpaksa turun ke bawah pasal dia tanda bawah. Kenapa tanda bawah itu tiba-tibanya kena turun bawah? Walaupun dia yang 7 tu terpaksa baca lidah kita ke langit. Tapi bila tanda bawah tak kena turun bawah juga. Itu ni Hadi jawab ke tanya ni? Saya tanya pasal apa? Ustaz terangkan tadi lidah terangkat meninggi ke langit. Okey, betul. Yang 7 ini. Itu yang atas saya tanda atas, tanda depan atau tapi tanda bawah susah nak buat kita. Okey, jadi itu soalan kan? Okey, jadi betul. Soalan tu betul, memang betul lah tu. Tapi tetap yang tanda bawah tu tetap dia kena tebal, tapi tebalnya kurang sikit banding dengan yang tanda atas dengan tanda depan. Okey, jadi saya dah jawab soalan Abang Is, Haji Ismail. Sekarang ni saya tanya balik pula untuk semua. Kenapa yang baris bawah untuk huruf isti'la sama ada kha baris bawah khi, qa baris bawah qi, sa baris bawah si. Tiba-tibanya kita tak setebalnya baris atas dengan baris depan. Pasal nak bunyikan sah. Betul, nak bunyikan tapi belum sampai jawapan yang penuh. Okey, siapa boleh jawab? Lalu kita dalam kelas kita cari soalan-soalan yang pelik-pelik macam ni supaya kita cepat simpan maklumat tu insya-Allah. Mungkin lidah Ustaz, lidah main peranan Ustaz. Lidah main peranan. Okey. Kalau huruf ni, kalau huruf halqum main peranan pula. Halqum bukan. Maksudnya kalau kita sebut sod
sod, Si- si, su. Ha. Kan lidah kita bernaik ke depan, ke tepi kata kan. Okey, betul. Sod, Maknanya kita si, gunakan su. lidah untuk nak sebutkan sosisu, tapi soalannya kenapa yang baris bawah tu tiba-tiba dia tak tebal macam baris atas, baris depan? Pasal sifat dia begitu Ustaz. Oh, senang. Jawapan Boleh? paling selamat sekali. Memang sifatnya begitu, betul. Tapi untuk kita nak faham tu belum membantu sangat Ajidin. Sikit lagi siapa boleh jawab. Cuba tak apa, kita mencari insya-Allah sambil kita tambah ilmu. Mungkin yalah, si tu pasal kita tak kita layan Mungkin tak tahu sudahlah. Mungkin tak tahu sudah. Haji Tahir tak nak cuba bagi idea. Haji Hanafi. Tikam Ustaz. Dia baris itulah. atas tebal, kuat sikit. Bila baris bawah dia punya kurang kuat sikit. Macam raw, teri, dia istilah pun itu mungkin. Okey, ni tikam-tikam je. Ni tikam tak kena ni main. Bukan, pasal saya tengok kan kalau kita sebut sod ni, automatik kita punya lidah dah bermain peranan macam sod sengit sikit. Habis si, si Tambah tu- sengit pula, sifat sengit lah pula, masya-Allah. habis. Kalau gini tak dapat. Kalau gini. Okey, tak apa. Ada lagi? Siapa nak mencuba? Kalau kita tebalkan kalau Ini baris orang bawah, muda ni. nanti kita punya baca macam ada sengit sikit Ustaz. Si jadi swe. Swe, bukan si. Swe. Ini pakar bahasa pula, pakar bahasa. Tempat keluar makhraj sama. Okey, ada jawapan dalam mesej kita pun belum lagi penuh jawapan tu. Okey, boleh saya jawab? Silakan. Okey, silakan Okey, gini. Untuk makhraj, untuk baris atas huruf mad yang sesuai dengan baris atas huruf apa? Hamzah. Alif kan? Okey, alif sifatnya dia memang dia ikut huruf yang sebelumnya. Jadi huruf sebelumnya baris atas, huruf yang sebelumnya tebal dia tebal. Huruf sebelumnya baris tipis dia tipis. Tak ada masalah. Sebab itu mana-mana huruf isti'la berbaris atas, alif tu memang ditebal. So, kho, to, tak ada masalah. Okey, apa ni baris depan? Huruf mad yang sesuai dengannya huruf apa? Alif bawah ya. Baris depan. Wa. Okey, baris depan huruf mad yang sesuai dengannya adalah waw. Okey, waw pun makhrajnya memang ke depan mulut kan, di bibir mulut dia dah tebal, dia tebal. Dia membantu untuk tebal. Jadi khu, su, du, ku, memang dia tebal. Memang dia tebal. Muncung saya, kena muncung saya. Pergi kepada soalan kita, baris bawah huruf mad yang sesuai dengannya. Ya. Ini punca dia. Sebab sifatnya lemah, sifatnya rendah, maka dia dah bercampur huruf tebal berjumpa dengan huruf mad yang lemah. Baris bawah tu dia sama dengan dan sifat lemah, istifal dan juga infitah. Sebab itu yang baris bawah dia mirip kepada macam tak nak tebal, tapi kita kena kekalkan tebal bagi huruf isti'la. Tinggikan suara, tinggikan sebutan. Okey, jadi jawapannya disebabkan baris bawah itu dia hampir kepada huruf huruf mad Jadi huruf mad itu tipis, maka dia akan tipis. Tapi kita kena kekal, kita kena jaga-jaga mana-mana huruf isti'la yang barisnya bawah, kita kena jaga sifat tebalnya, jangan sampai hilang sifat tebalnya ataupun sifat tingginya. Okey, insya-Allah Haji Ismail. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, ada lagi soalan sebelum kita bantu? Okey, tak ada apa Okey, harap-harap apa yang kita kongsikan untuk isti'la jelas insya-Allah malam ni. Dan sebelum kita rehat sama-sama, sebelum kita rehat, kita bagi peluang kepada qari-qariah kita untuk ambil bahagian membaca bagi qari kita membaca dan keluarkan hukum-hukum
Kita masih lagi dalam surah Ar-Rahman. Malam ni bermula dari ayat ayat berapa Haji Din? Nombor tak salah 4 dah. 4 ke 5. Itu hari saya baca 4 I think. Ayat 26 Ustaz. 26 tinggi. Malam ni 26 satu sekali page berapa? Man Satu alaiha sekali page berapa? Okey, terima kasih Haji Bashir dia tolong tandakan. 532, muka surat 532. 532. Ayat 26. Okey, siapa yang nak mulakan? Yang pertama ayat 26 ni kena baca 3 ayat. 26, 27, 28. Baca 3 ayat dan keluarkan hukum-hukum yang ada dalam 3 ayat ini. Falyatafaddal mashkuran. Siapa yang nak mencuba, silakan. Ayat nombor 28 26 Haji Din. Sorry 26. Okey, falyatafaddal mashkuran. Qari dari mana? Haji Din tak nak panggil tu Anwar, Haji Anwar. Apa tu? Seno Anwar tu. Seno Anwar tu, macam pelik je nama tu. Mana tu? Yang mana tu? Tak benar, yang kita tahu Anwar Hasan, dia bos. Tak ada, bukan dia ni. Ni mungkin ada orang pinjam nama ni malam ni. Okey, siapa nak mulakan? Haji Rashid tak tu dia. Dia tak ada, dia dekat Pahang tu. Okey, siapa nak mulakan? InsyaAllah ayat 26 hingga 28 silakan. Kita mula dengan Haji Bashir boleh? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okay, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Okay, insyaAllah. Kullu man izha halqi man nun mati bertemu ain izha halqi ha alif mad asli fan mad akhir disukun. Wayab qalqala sutra qa mad asli wajhu is qalqala sutra rabbika ada zul jalali alif lam kamari la mad asli wal ikram alif lam kamari dan ikram ini mad dari sukun. Fabi ayyi ala mad badal la mad wajib rabbikuma mad asli tukazziban mad dari sukun. Masya-Allah, alhamdulillah, licin dia sapu. Insya-Allah, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, selesai. Champion. Ayat 29 dan 30 silakan. Siapa yang nak cuba? Haji Taib dah sengih tu, Haji Taib, silakan. Haji Din boleh cuba lah, Haji Din. Haji Din malam ni dia bagi can orang lain. Dia bawa mahal Ustaz, dia boleh tu, dia bawa mahal. Terus sajalah, kita pun dah mengantuk ni. Okey. 28 Ustaz. 28, 29 lah. 29. Okey. 29, 30. Oh, 29, 30. Auzubillahi minasyaitonir. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Okey, betul. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Sanafwahu Dah. lakum. Oh, tak ada. Sampai situ je. Okay, yes, aluhu mat sila kasira. Manfi ini Masya Allah, ifa syafawi, ifa hakiki, nun mati jumpa fa. Fis sama ini idram samsia atau alif lam syamsia. Boleh. Dua-dua boleh. Mad asli wa mad asli di wal alif lam qamariyah al tak ada Ustaz. Kulla yaumin wa fi sya'an. Kulla yaumin, min itu izhar khalqi. Min Yau. wa yaw itu afulin. Kita pakai afulin tak dapat cakap tak Ustaz. Yaumin huwa fi asli sya'an. Ini sya'an Ustaz. Apa dia? Kau apa ni? Lupa Ustaz. Penghujung ayat apa dia? Bukan, dia bukan ma'arif. Bukan ma'arif. Siapa ingat hukum ni? Sya'an. Sya'an. Oh, mat badal Ustaz. Tak, bukan. Mak badal macam mana nak panjang? Tak ada panjang. Sya'an. Maiwat dah. Ingat tak hukum ni apa? Maiwat. Kan? Ma'iwat, macam mana nak panjang? Mat nak kena panjang, mat nak kena panjang. Jadi sya'an tak ada panjang. Tak ada panjang. Kenapa Ustaz? Jarang jumpa. Tak ingat Ustaz. Kalau dia huruf atas kita berkatakan ma'iwat Ini bawah. Okey, yang lain dulu Ustaz Okey, jangan. Nanti pada balik susah. Siapa ada jawapan hukum apa ni? Sya'an. Mak Lin tak? Apa Lin tak? Mak Lin lain. Kalau sebut mat mesti nak kena panjang. Cuba Haji panjang macam mana? Bukan Lin. Lin kena huruf lin. Waw ya berbaris mati. Ni tak ada waw ya. Ini jarang jumpa Dia kalau dah tak tahu hukum maknanya tak ada hukum lah tu. Cuma kena. Cuma batu semua burung kena. Tak ada. Cuma dia bila tak ada hukum, dia antara keadaan bacaan yang agak susah bila kita jumpa, iaitulah setiap penghujung bacaan bila diakhiri dengan dua sukun. Jadi bagi saya di sini dia kena izhar dua sukun. Saya tambah sukun baru. sebab banyak masalah dalam huruf kalimah-kalimah yang hujungnya ada dua baris mati. Huruf dua berbaris mati. Contohnya wal asr, wal fajr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan dua mati kan? Jadi kita kena izharkan, kita kena nyatakan kedua-dua huruf berbaris mati. Jadi kita namakan izhar. Ya. Dua izhar Ustaz. Di sini kita kena nyatakan hamzah mati dan nun mati. Sajalah saya nyatakan di sini, maknanya setiap kali kita jumpa, lagi-lagi macam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ta nak kena izhar, kena jelas. Ha pun nak kena jelas. Jelas apa? Jelas baris mati tu. Jelas huruf yang berbaris mati tu. Jadi di sini sama juga. Hukum izhar. Ya boleh. Dia apa ni hamas Ustaz. Hamas boleh tak? Hamas. Tak boleh hamas. Dia tak boleh. Hams dia untuk huruf-hurufnya saja. Nun tak termasuk huruf hams. Fahathahu syakhsun sakat. Mana ada hams nun. Tapi di sini kena izhar. Kena jelaskan nun mati. Ya betul. Kan? InsyaAllah. Alhamdulillah.
Fabi ai itu hafulin juga. La mak badal lam alif mat wajib. Rabbi kuma mat asli tukadziban mat alif disukun. Alamak, bijak lah ya. Okay, mat disukun ada berapa wajah? Ada 24 atau 6 Ustaz. 2, 4 atau 6. 2, 4, Okay, ada 6. 3 lah, ada 3 wajah. Okay. 3 wajah. Last ada seorang lagi kita nak, insya-Allah kita habiskan sampai ayat 22. 32 ayat 31 dan ayat 32. Siapa? Insya-Allah. Seorang lagi insya-Allah. Dua-dua ayat ni pendek dan hukumnya tak banyak. Silakan. Abang Is lah, apa lagi Abang Is? Ustaz, saya cuba. Okey, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanafrughu lakum ayyuhats thaqalan. Fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Silakan aja. Okey, mim mati jumpa Hamzah, izhar halqi. Izhar halqi. Asyafawi, izhar syafawi. Izhar syafawi, okey. Okey, lepas tu ada lam samsiah Ustaz dia. Sabdu tu. As-thaqalan ya. Alif lam syamsiyah, okey. Samsiah. Lepas tu tadi Ustaz matikan jadi ma'rif disukun. Lan gitu. Okey, betul. Kalau tak matikan jadi mak asli Ustaz. Betul. Kalau sambung dengan ayat berikutnya mak asli saja. Mak asli. Okey. Fabi ayat ni tak ada Ustaz. Ni ada Hamzah berjumpa dengan alif jadi mak badal. Ini lam jadi mak wajib. Dia berjumpa Hamzah mat berjumpa Hamzah. Lepas tu ni mim jadi mak asli, mim alif tu, mak asli mak asli kazab. Okey, ni mak ada disukun. Baca itu kadziban 246. Tawassut dan isbah, ketiga-tiganya boleh pilih mana-mana. Maknanya bukannya bila kita pilih satu yang lain tak boleh, tidak. Kita pilih-pilih dan kita kena istiqamah dengan itu dalam bacaan yang sama. Kalau pilih dua saja, kalau empat aja. Okey, jadi paling selesanya 4 bagi nafas yang sederhana. Dan kalau nafas yang pendek, pilihlah yang 2 yang qasar. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selesai kita untuk bacaan tatbiq dan keluarkan hukum-hukum. Dan untuk malam ni mudah-mudahan saya berpesan sangat-sangat untuk kita semua, kita dah kenal sifat isti'la, maka isti'la lah huruf-huruf yang kita kenal. Bacaan kita nanti dalam Al-Quran, bila jumpanya huruf-huruf isti'la yang 7 tu, kha, sa, dha, ghain, ta, qa, dha. Cubalah kita hafal sama-sama, usaha macam mana, kita buat gaya macam mana untuk kita nak simpankan dalam ingatan kita. 7 huruf ni tak ada lagi peluang untuk kita nak tipiskan. Kalau tidak, bimbangnya takut bertukar dengan huruf yang lain. Tebalkan, tinggikan sebutan itu untuk kita bagi mustahak huruf ataupun sifat yang selayaknya untuk huruf-huruf tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan untuk ilmu pada malam ini insya-Allah yang baik dapat kita manfaatkan dan diberkati insya-Allah, dan yang kurang tepatnya insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kita dalam ilmu-ilmu kalian insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran wa barik lana fil ayati wad dzikril hakim. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Selamat malam. Selamat malam semua. Jazakumullah khair jazak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Ibrahim. Yes, macam